Hello guys, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lama juga kita dah beberapa hari tak ketemu dalam YouTube. Hari ni saya decide untuk buat video YouTube lagi. Setelah 2 hari saya sibuk melayan media untuk untuk program berkaitan dengan polemik politik yang berlaku di Malaysia hari ni. Yang mana kita tahu semalam telah berlakunya inilah tengah adanya pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini dan saya rasa sebelum saya bicara lebih lanjut tentang ini, saya rasa saya mengucapkan terima kasih kepada media-media khususnya Asrawani, TV3, Star, Sinar Harian dan banyak media lagi yang menghubungi saya, termasuk yang daripada luar negara, untuk mengikuti perkembangan mengenai isu peralihan kuasa ini. Jadi saya sekarang ni sedang berada di Institut Kekuasaan Malaysia, menuju ke Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa kerana sikit lagi ada program berkaitan dengan constitutional reform di Malaysia. So saya berjalan kaki sikit lah, ada exercise sikit. So berdasarkan apa yang berlaku, saya rasa polemik ni sangat menarik yang boleh kita pelajari apa yang sebenarnya berlaku dalam konteks politik di Malaysia hari ini, yang mana ramai mengatakan kerajaan tersebut tu kerajaan yang minoriti. Secara umumnya saya pun tidak pasti adakah ia kerajaan minoriti ataupun kerajaan majoriti, tapi saya yakin ia adalah kerajaan majoriti, kerana Yang Tu Agong sebagai kuasa pemutus dalam konteks ini, saya rasa telah menjalankan proses pemilihan dengan adil, bertemu dengan semua ahli parlimen dan juga bertemu dengan ketua-ketua parti, dan akhirnya beliau membuat keputusan untuk memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru. Walaupun kritikan dilemparkan sebagai kerajaan pintu belakang misalnya, ada isu-isu yang berkaitan dengan mandat rakyat, tapi secara umumnya ia adalah satu bentuk kerajaan yang ditubuhkan masih lagi dalam ruang lingkup demokrasi itu sendiri. Jadi dalam konteks ini saya rasa kalau daripada yang tak puas hati mungkin boleh melakukan pindaan kepada perlembagaan berkaitan dengan isu berkaitan anti-hopping atau anti-lompat parti. Tapi saya secara umumnya merasakan bahawa selagi dibenarkan oleh undang-undang negara, saya rasa perkara begini akan terus berlaku dalam masa yang terdekat ini. Jadi dalam konteks ini saya rasa inilah kerajaan yang akan terbentuk, kerajaan baru, dan merangkumi beberapa parti, iaitu pecahan kepada Bersatu, UMNO, PAS, GPS di Sarawak dan beberapa lagi gabungan, termasuklah Faction Azmin misalnya, dalam yang berada dalam kerajaan yang sekarang. Bagaimana bentuk kerajaan ini, apa dasarnya, sebagainya, masih lagi kita belum jelas lagi keadaan yang berlaku. Tapi saya boleh merasakan bahawa kerajaan ini berdasarkan kepribadian dan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya rasa polisi yang cuba dibawa adalah lebih kepada pendekatan yang bercorak Melayu keislaman, sebab adanya parti PAS di situ. Dan dalam konteks ini saya rasa dasar yang dibentuk ini akan banyak beri kelebihan kepada golongan Melayu Islam. Ada yang menuduh Dr. Mahathir, Anwar Ibrahim dan banyak di Pakatan Harapan sebagai punca kepada permasalahan timbul. Tapi saya tidak mahu mengenalkan siapa-siapa, sebab bagi saya politik seperti inilah, berubah keadaannya, dan apa yang saya banggakan ialah institusi kita terus bertahan. Institusi seperti
diraja, terus mengambil peranan untuk pengimbang kepada kuasa politik yang dilihat lemah. Dan dalam masa sama juga kita lihat bahawa beberapa seperti perkhidmatan awam berperanan dengan baik juga untuk memastikan politik kita stabil dan kerajaan berjalan seperti biasa. Cuma pembuat dasar seperti ahli politik kita yang dirasakan berkecamuk dalam politik untuk berebut kuasa sebagainya. Jadi, dan saya juga bangga sebagai rakyat Malaysia sebenarnya melihat rakyat Malaysia sendiri secara tenang menghadapi konflik ataupun krisis inilah, dan mereka tidak cepat bangkit dan protes dan sebagainya. Dan saya rasa itulah ada ciri-ciri kematangan rakyat Malaysia pada masa inilah. Itu yang menyebabkan saya berfikir bahawa rakyat Malaysia sebenarnya tidak pasif. Dia bijak dan dia akan berfikir dan melihat apa keadaan sini, dan dia beri peluang. Saya rasa Tan Sri Muhyiddin dia perlu diberi peluang untuk bertadbir dan lihat sebab mana dia mampu untuk mentadbir dengan baik. Jadi dan saya rasa rakyat perlu kritikal melihat kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dan kerajaan yang akan ditubuhkan. Sekiranya gagal untuk memerintah dengan baik, kita akan bagi kritikan dan saya rasa akan beri reflect kepada PRU akan datanglah terhadap kerajaan yang wujud sekarang ni. Tapi macam mana kena dia beri peluang. Dan kepada yang masih lagi tidak puas hati lah, ada yang mengatakan kerajaan ini kerajaan minoriti, tak cukup simpan majoriti. Tapi saya rasa langkah yang terbaik dilakukan adalah melalui undi tidak percaya di Parlimen. Dan saya pun tidak pasti bila akan diadakan sidang. Tapi usul boleh dibawa kemudian untuk menyelesaikan isu inilah. Tapi macam mana pun saya rasa tak ada isu berkaitan dengan kerajaan minoriti. Sekiranya kerajaan yang ada sekarang minoriti, tapi saya tak cakap lah kerajaan sekarang minoriti. Tapi kalau kerajaan sekarang kerajaan minoriti, masih lagi boleh terus memerintah lah sehingga tempoh tertentu. Cuma ada beberapa beberapa limitasi lah yang mungkin dihadapi oleh kerajaan sekarang lah. Jadi dalam konteks ini saya rasa kalau gagal mendapat majoriti yang cukup, cuma isunya sekarang ni majoritinya sangat kecil. Kalau dikatakan 114 dimiliki oleh kerajaan. Jadi hanya kelebihan dalam tiga ahli parlimen saja. Jadi yang kita itu ada unsur-unsur ketidakstabilan juga di situ. Tapi sekurang-kurangnya saya rasa mampu untuk terus mentadbir untuk satu tempoh yang tertentu, dan paling panjang pun hanya 2.5 tahun lah sebelum PRU akan datang lah. Jadi saya rasa untuk ini saja perbincangan saya dulu. Saya mengucapkan tahniah kepada Tan Sri Muhyiddin, terus berkhidmat untuk rakyat, utamakan rakyat sebenarnya Tan Sri pernah sebut sebelum ini. Dan selagi rakyat berasa puas hati dengan kepimpinan Tan Sri, saya rasa tiada masalah untuk rakyat memilih Tan Sri dan kerajaan yang Tan Sri pimpin ini untuk penggal yang akan datang. Jadi jumpa saya di lain siaran, dan jangan lupa subscribe pada channel YouTube saya, dan saya akan teruskan beri komen-komen saya mengenai politik semasa. Jadi jumpa nanti di lain masa. Bye bye. Saya Muhammad Yassin, setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri, sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya. Bahawa saya akan menumpahkan tahasia yang sebenar Indonesia dan akan memelihara dan mempertahankan perlembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wabillahi watallahi. Saya Muhyiddin Muhammad Yassin dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya tidak akan memberitahu atau menzahirkan kepada mana-mana orang, sama ada secara langsung atau secara tidak langsung, apa-apa perkara yang dibawa ke pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Perdana Menteri, kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menaikkan dengan sewajarnya kewajipan saya sebagai demikian, atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh yang diketuanya.
Contoh.